Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu setelah kita terhenti beberapa ketika atas kekangan masa dan jadual yang tak sempat untuk saya penuhi. Malam ni pun saya mohon maaf lah sebab terlewat jalan sesak tadi. Ala kulli hal, dapat kita sambung semula siri kita membicarakan tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ni insya-Allah kita akan sebut tentang seorang tokoh yang terkenal, yang kisahnya banyak diulang-ulang dan diceritakan, yang kita selalu dengar tentang kisah-kisah hebat dia, iaitulah seorang sahabat Nabi yang namanya ialah Amr ibn al-As radhiyallahu an, yang disebut dengan nama Amr ibn As ini sebagai gelarannya Dahiyatul Arab, salah seorang daripada intelektual Arab. InsyaAllah dalam masa yang ringkas kita akan sebut secara sepintas lalu tentang kisah peribadi yang ada pada Sayyiduna Amr ibn As. Amr ibn As namanya ialah Amr bin al-As bin Wa'il bin Hashim bin Sa'id bin Saham bin Amr bin Husais bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi dari sudut silsilah dia bertemu dengan Nabi pada datuk yang bernama Ka'ab ibn Lu'ay, dan dia ni datang daripada keturunan Bani Saham. Bani Saham, kabilah dia adalah Bani Saham. Manakala ibu dia sebahagian menyatakan berasal daripada hamba yang dijual di semua dan akhirnya berkahwin dan jadi milik kepada ayah dia, dan ayah dia kemudian merdekakan dan kahwin dengan perempuan tu, dan dapatlah Amr yang dilahirkan beberapa tahun selepas daripada, maknanya usia dia dengan Nabi ni beza dalam 7-8 tahun, jarak usia dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama kepada Amr ni maksud dia sama dengan Umar, iaitulah orang yang berusia panjang. Umur lah, kataan umur kan, Umar maksud dia macam orang yang mempunyai umur yang panjang dan berkualiti. Dan Amr pun perkataan tu membawa arti yang sama. Cuma orang Arab pada peringkat awal, ketika mana mereka kan Arab ni jarang, tak apa reti untuk menulis, tak banyak yang pandai dan mahir menulis. Mereka banyak menghafaz, dan sebab itu hafazan mereka cukup luar biasa. Jadi ketika mereka nak menulis tentang nama Umar dan Amr, sebab ada orang buah nama Umar, ada orang buah nama Amr, jadi tak tahu nak beza, sebab pada peringkat awal penulisan tidak ada baris dan titik itu datang kemudian. Baris dan titik dan tulisan Arab itu datang kemudian. Dia cuma ada hurufnya pada waktu awal, hatta huruf ba dengan ta pun tak ada titik. Titik itu datang kemudian. Jadi bila nak tulis perkataan Umar dia tulis huruf ain mim ra. Orang tahu, orang boleh baca, walaupun tak ada baris, orang boleh baca pada waktu itu tulisan macam ni, sebutnya Umar. Jadi bila nak buh nama Amr, maka dia kena buat satu tulisan yang membezakan dengan Umar lah, sebab baris tak ada lagi pada peringkat tu. Maka bila nak namakan Amr, orang Arab tulis dengan membezakan, diletakkan huruf waw di hujung. Amr, kalau Umar ain mim ra, 3 huruf. Bila nak jadikan Amr, diletakkan huruf waw di hujung. Kalau ada huruf waw, maka namanya adalah, sebutannya adalah Amr. Sebab itulah datang orang kemudian dibaca secara sambung bunyinya Amr bin al-As.
Tapi kalau baca secara perkataan, Amr bin Al-As. Jadi orang kita sebut Amru. Sebenarnya Amru itu sebutan sambung. Kalau dibaca secara sambung, Amr bin Al-As. Kalau dibaca secara nama dia, perkataan Amr, bukan Amru. Itu yang tepat dia lah. Dan tak salah lah kita sebut nama dia Amru tak salah, tapi secara tepatnya adalah Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Manakala Al-As, ayah dia nama Al-As. Al-As kalau kita terjemah secara perkataan, dia bawa maksud tak elok lah, ahli maksiat. Ahli maksiat, dan tak digalakkan lah kita pibuh nama Al-As, walaupun ada di kalangan pada waktu itu di kalangan sahabat pun yang nama Al-As ada, kemudian ditukar nama lah. Tapi pada ketika orang Arab menamakan anak-anak dengan nama Al-As, mereka bukan bermaksud dia ni orang jahat, tetapi mereka bermaksud dia ni orang yang keras, tak mudah mengalah, kasar. Maknanya dia nak jadi anak dia ni orang yang keras, tegas, sehingga kalau orang tak berani maka diberi nama Al-As. Tapi secara perkataan maksud dia tak elok, dan kita pun tak digalakkanlah untuk dinamakan dengan nama Al-As itu. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, tapi bila Amr ibn As masuk Islam, Nabi tak tukar nama ayah dia. ayah dia biarlah, dan ayah dia dah pun meninggal pada waktu itu dalam keadaan tidak beriman. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Amr ibn As disebut sebagai seorang yang mempunyai beberapa kelebihan. Antara kelebihannya ialah dia orang yang fasih, ahli bahasa, fasahah. Dia juga dikurniakan dengan zakat, kecerdikan. Dia dikurniakan dengan kamal tadbir, orang yang pemerhatian dia cukup, dia punya cara pemerhatian mendalam, ahli fikir, bijak pandai. Maka tak heranlah dia digelar sebagai dahiyah. Dahiyah ni kalau kita terjemah secara bahasa semasa, kita katakan intelek lah. Orang yang ada kemahiran berfikir, orang yang ada ilmu yang luas. Bukan takan ilmu, dia ada hikmah, dia ada kebijaksanaan. Ini di antara kelebihan-kelebihan yang ada pada diri Amr ibn As, sehingga dia digelar dengan Dahiyatul Quraisy ataupun Dahiyatul Arab, ahli bijak pandai di kalangan orang-orang Quraisy, di kalangan orang-orang Arab. Amr ibn As panjang tempoh dia melawan Nabi SAW, panjang, sehinggalah dia cuma mendapat hidayah sinar Islam menjelang tahun yang ke-8 Hijrah, apabila dia datang ke Madinah dalam keadaan penuh ketaatan, tunduk untuk beriman kepada Nabi SAW bersama dengan dua tokoh lagi, iaitulah Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu dan juga Uthman ibn Talhah Al-Abdari radhiyallahu anhu. Ini cerita yang masyhur, diriwayatkan dalam banyak sumber-sumber sejarah bagaimana mereka bertiga datang untuk memeluk Islam. Cuma sebelum daripada mereka mai ni, ada beberapa riwayat, antaranya disebut tentang Amr ibn As sampai satu masa peringkat ketika mana dia dah lawan Nabi dalam tempoh yang panjang, sampailah dia melihat suasana dan keadaan Quraisy semakin jatuh, momentum mereka ni makin jatuh. Quraisy ni kalau kita tengok, kalau kita buat dari sudut graf lah kita katakan, bila mana Nabi berhijrah, Quraisy nampak kuat lah, sebab Muhammad mereka boleh buang keluar daripada Mekah, hidup Madinah. Tapi bila berlaku perang Badar tahun kedua, Quraisy kalah teruk, pukulan KO punya ni, 70 orang pimpinan besar mereka mati, terbunuh, termasuk Abu Jahal. Jadi pada waktu itu dah jatuh dah, dia punya nama Quraisy yang sebelum ni gah orang Mekah ni dah jatuh. Tahun berikutnya perang Uhud. Atas nampak macam menang, tapi menang itu menang yang tak puas hati pun, sekadar okey lah, tapi tak capai target dia. Moral mereka makin jatuh. Tahun keempat, tahun kelima, perang Khandaq tahun kelima,
Khandaq ni mereka duk rasa macam, oi, kali ni habis Muhammad, kami boleh buat satu gabungan besar. Jumlah tentera hampir 10,000. Gabungan daripada sekutu-sekutu mereka yang begitu semangat untuk nak runtuhkan Madinah dan Nabi. Tapi apa yang berlaku? Balik mereka dalam keadaan hina. Bila mana yang meruntuhkan mereka adalah anginnya. Balik. Jadi bila Amr ibn As dia tengok situasi ni, bukan makin naik prestasinya, tapi makin menurun, akhirnya dia buat keputusan untuk keluar daripada kota Mekah. Dia pergi duduk jauh, ataupun dia nak pergi duduk membina satu kehidupan baru di Habsyah. Sebab Amr ibn As dia ada hubungan dengan Habsyah, dengan Najasyi. Kalau kita baca lagi sebelum daripada tu, waktu Nabi hantar kumpulan sahabat pada peringkat awal pergi berlindung di Habsyah, orang Quraisy hantar Amr ibn As untuk pergi kautim dengan Najasyi supaya batalkan suaka politik kepada sahabat-sahabat Nabi. Sebab dia ada kemahiran tu. Dahiyah, orang pandai, orang bijak. Jadi bila dia tengok situasi keadaan Quraisy makin menurun, dan dia fikir, sagi kalau Muhammad berjaya untuk ambil sekali dengan Mekah, aku tak ada tempat nak duduk, lebih baik aku pergi cari tempat siap-siap. Maka dia pergi ke Habsyah. Dan dalam riwayat itu menceritakan macam mana apabila dia sampai di Habsyah, waktu tu tahun ke-6, tahun ke-7 macam tu dah, ataupun tahun ke-6 hijrah dah, dia berjumpa dengan sahabat Nabi. Ada ramai di Habsyah. Hatta pada waktu itu Ja'far bin Abi Talib belum keluar dari Habsyah. Hatta isteri Nabi yang Nabi kahwini ketika itu, anak kepada Abu Sufyan, Ummu Habibah, ataupun namanya Ramlah binti Abi Sufyan, berada di Habsyah. Dan Nabi hantar wakil sahabat dia, iaitu Amr ibn Umayyah Al-Dhamri, untuk berunding dengan Najasyi macam mana nak bawa Ummu Habibah ni mai ke Madinah. Jadi Amr ibn As menyaksikan situasi itu. Jadi dia pun pergi jumpa dengan Najasyi. Dan dia tak tahu, kata Najasyi ni di antara orang yang akhirnya memeluk Islam, cuma dirahsiakan. Dia kata, daripada hang duk layan depa-depa ni yang mai daripada Madinah ni, tak payahlah. Biar aku uruskan depa ni buat kacau . Dia pergi jumpa dengan Najasyi. Tapi Najasyi pula bagi satu buah dekat dia yang menyebabkan dia terfikir. Kata Najasyi kepada Amr ibn As dengan bahasa yang mudah untuk kita faham lah. Dia kata, yang duk kacau depa ni mai dari orang yang bagui. Yang hantar depa ni orang bagui. Hang kalau pergi jumpa dia, hang kena ikut dia. Dengan kecerdikan yang ada pada hang patut ikut dia lama dah. Najasyi kata kepada Amr ibn As, yang menyebabkan dia terfikir, betul juga, aku ni kenal Muhammad lebih lama dari Najasyi kenal. Dan apa yang Najasyi kata tentang kebenaran Muhammad itu benda yang hatiku tak boleh nak nafikan. Benda tu benda betul. Yang akhirnya itulah punca dia buat keputusan untuk pergi ke Madinah dan iktirafkan keislaman dia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah sebahagian kata apa? Sebahagian sejarawan dia kata, dalam sejarah sahabat Nabi, semua mereka dalam sejarah sahabat Nabi ni, kebanyakan mereka masuk Islam melalui sahabat ataupun melalui Nabi. Tetapi ada seorang sahabat yang masuk Islam melalui tabi'in, iaitulah Amr ibn As. Sebab apa dia kata macam tu? Kerana An-Najasyi, dia walaupun Islam, hidup sezaman dengan Nabi, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Sedangkan syarat pertemuan dengan Nabi merupakan syarat kepada sahabat. Nak jadi sahabat, nak dapat gelaran sahabat, dia kena ada pertemuan dengan Nabi. Najasyi tidak ada mana-mana riwayat dan catatan sejarah membuktikan kata dia pernah bertemu dengan Nabi. Dia cuma beriman. Dia cuma sezaman dengan Nabi. Dia mati dalam keadaan beriman. Tapi dia tak sempat bertemu, maka dia tak dapat gelaran sahabat. Dia duduk pada kategori tabi'in, ataupun mereka ni ada nama lain, iaitu disebut al-muhadram. Satu istilah al-muhadram. Istilah ini untuk orang yang hidup pada zaman Nabi, beriman dengan Nabi,
mati dalam keadaan beriman tetapi tak sempat bertemu dengan Nabi. Mereka ada satu istilah khusus. Ahli sejarah menamakan mereka ini sebagai Al-Muhadram. Orang-orang yang macam tadilah kriterianya. Beriman, hidup sezaman tapi tak sempat bertemu dengan Nabi. Antaranya adalah An-Najasyi. Antaranya juga Uwais Al-Qarni, daripada Yaman. Hidup sezaman dengan Nabi tapi tak pernah bertemu dengan Nabi. Jadi Amr ibn As, dia masuk Islam hasil daripada seruan yang dibawa oleh Najasyi. Najasyi bukan sahabat. Kalau ikut hierarki, dia tabi'in. Tapi dia masuk Islam melalui tabi'in. Ini keunikan yang ada pada Amr ibn As. Kemudian Amr ibn As menceritakan macam mana peristiwa yang dia masuk Islam. Kata Amr ibn As, dia masuk Islam pada bulan Safar tahun ke-8 dari Hijrah. Bulan Safar, bulan 2 tahun ke-8. Dan dia Islam bersama dengan Khalid ibn al-Walid dan juga Uthman ibn Talhah dalam masa yang sama. Sebab dalam perjalanan tadi, tengah-tengah jalan dia jumpa dengan dua orang ni. Amr ibn As jalan nak pergi Madinah. Hasrat dia nak pergi jumpa Nabi ya. Nak beriman lah. Bila sampai tengah jalan, jumpa Khalid. Kawan rapat dah. Dan jumpa dengan Uthman ibn Talhah. Juga merupakan teman yang sama-sama. Dan Uthman ini orang yang diamanahkan sebagai pemegang kunci Kaabah. Ya. Uthman ibn Talhah. Jadi bila jumpa dan mereka ada hubungan persahabatan yang begitu lama, menyebabkan sama-sama menyatakan hasrat masing-masing. Oh, rupanya kita ni sama. Nak pergi jumpa Nabi, nak pergi beriman. Jom kita pergi sama-sama. Akhirnya mereka pun pergilah. Tiga-tiga orang ni jumpa dengan Nabi SAW. Dan riwayat macam mana dia masuk Islam itu ada direkodkan di antaranya dalam hadis riwayat dari Imam Muslim. Bila sampai tiga orang ni yang mula-mula masuk Islam, yang mula-mula isytiharkan keislaman dia dan berbai'ah dengan Nabi adalah Uthman ibn Talhah. Disusuli yang kedua Khalid. Amr ni duduk belakang untuk tengok macam mana keadaan sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia masuk Islam. Dan waktu tu di antara hari-hari bahagia yang dilalui oleh Nabi. Nabi ini ada hari-hari dia antara hari-hari bahagia. Banyaklah hari-hari yang Nabi gembira ni, banyak. Tapi antaranya hari ini, bila Nabi didatangi oleh 3 tokoh. Masuk Islam ni 3 tokoh. Khalid, siapa tak kenal Khalid? Dan kita pun dah baca kisah Khalid. Uthman ibn Talhah. Dan juga Amr ibn As. Yang dulu ni mereka ni anak muda yang menentang Nabi begitu kuat, yang cari macam-macam jalan untuk nak lawan Nabi. Tiba-tiba hari ini datang secara tiga-tiga orang dengan sudah tentulah niat yang betul-betul ikhlas untuk masuk Islam. Maka sudah tentu itu hari kegembiraan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai giliran Amr ibn As, bila sampai giliran dia nak masuk Islam, nak isytiharkan keislaman dia di hadapan Nabi, maka dia kata, ubsut yaminak fala ubayi'ak, fabasata yaminuh faqabattu yadayya. Kata Amr ibn As, waktu aku nak masuk Islam, aku habaq kat Nabi, ubsut yaminak, Muhammad, hulur tangan kanan, fala ubayi'ak, aku nak berbai'ah, maknanya aku nak salam, nak abang kata aku nak masuk Islam. Nabi pun bagilah, Nabi pun suar tangan. Bila Nabi suar tangan, dia tarik. Amr ibn As dia minta Nabi suar tangan, Nabi suar, dia tarik. Lepas tu dia kata kepada Nabi, aradtu an ashtarit, aku nak masuk Islam tapi aku nak letak syarat. Aku nak masuk Islam tapi nak letak syarat. Kalau boleh penuhi syarat ni, baru aku masuk Islam. Nabi tanya kepada Amr, tashtaritu bimada? Apa syarat yang kamu nak letak? Syarat apa? Nabi tanya sambil, yalah, layanlah, kerana sahabat-sahabat ni.
Qultu, kata Amr ibn As, ayyughfarali, moga-moga kalau aku masuk Islam ni dosa aku diampunkan. 20 tahun lebih aku lawan Nabi ni, bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 20 bulan, 20 tahun. Boleh tak dosa-dosa itu diampunkan? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablahu. Wahai Amr, tidakkah kamu ketahui sesungguhnya Islam itu meruntuhkan segala yang sebelumnya, menghapuskan segala yang sebelumnya. Masuk Islam hari ini, hapus kira segala benda yang hang buat salah sebelum ni. Wa annal hijrah, sesungguhnya hijrah akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan lampau. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu, demikianlah orang yang buat haji, dia akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan sebelum tu. Nabi sebut Islam, hijrah, haji, 3 benda yang dalam ruang ketiga-tiga tu maksudnya apa? Jihad, perjuangan. Nak masuk Islam kena berjuang, nak lawat, berjuang. Hijrah kena berjuang, haji perjuangan, kesungguhan untuk menegakkan agama, itu semua akan menghilangkan kesalahan-kesalahan yang lampau. Maka kemudiannya Ammar pun bila dia sebut, Nabi sebut macam tu, dia pun mengucap 2 kalimah syahadah. Maka masuklah Islam Ammar ibn As pada bulan Safar tahun yang ke-8 Hijrah, dan bertitik tolak dari itulah menjadi kepada orang baru. Ammar ibn As ni daripada orang yang kuat menentang Nabi, tukar menjadi orang yang kuat menyayangi dan berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah kepada Ammar ibn As adalah Al-As ibn Wa'il As-Sahmi, yang mana Al-As ini kalau kita buka dalam Al-Quran, banyak tentang kisah-kisah Al-As ibn Wa'il dan sahabat-sahabat ataupun rakan-rakan dia. Antaranya ialah ayat yang disebut dalam surah Yasin, cerita macam mana antara orang yang mai jumpa dengan Nabi bawa tulang-tulang unta yang dah hancur, lalu dihamburkan di hadapan Nabi SAW. Dikatakan, Muhammad, takkanlah tulang dah hancur ni boleh hidup? Yang ni karut. Maka turun ayat dalam surah Yasin yang sebut tentang macam mana dakwaan ataupun permainan olok-olok oleh orang-orang Quraisy ni, antaranya As ibn Wa'il, antaranya ayah kepada Ammar ibn As ini. Dan dia terkenal lah sebagai orang yang ada kedudukan pada zaman jahiliyah, orang yang menentang Nabi dan sebagainya, tapi akhirnya dia mati dalam keadaan tidak beriman, iaitulah mati dalam keadaan tak beriman. Apabila Ammar ibn As masuk Islam, tak lama, beberapa bulan selepas itu, Nabi SAW menghantar satu kumpulan tentera yang dianggotai oleh kurang lebih 300 orang untuk ke arah satu tempat dalam satu misi yang dipanggil sebagai Zatus Salasil. Zatus Salasil, satu perang. Nabi hantar 300 orang pada peringkat awal, dan 300 orang ni ketuanya Nabi lantik Ammar ibn As, sedangkan Ammar baru masuk Islam. Ammar masuk bulan Safar. Perang ini berlaku pada bulan Jamadil Akhir. Maknanya berapa bulan? Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. 4 bulan. Kurang lebih 4 bulan ataupun 4 bulan lebih lah dia masuk Islam. Nabi hantar dah. Hantar bukan sebagai tentera, hantar sebagai ketua kepada satu kumpulan untuk memerangi satu kelompok yang namanya Qudha'ah, kerana mereka ada rancangan untuk mengkhianati Madinah. Dan Nabi dapat tahu bahawa rancangan daripada kumpulan ni, maka Nabi arahkan sahabat-sahabat diketuai oleh Ammar ibn As untuk pergi serang mereka. Maka Ammar ibn As pun pilah 300 orang, 300 gabungan daripada Muhajirin dan Ansar. Bila dia sampai pada waktu malam, dan Ammar ibn As melihat
300 kita tak cukup ni, kita kena minta tambahan. Maka dihantarlah surat kepada Nabi, namanya, dihantar seorang sahabat nama dia Rafi' ibn Muqais, minta daripada Nabi untuk pasukan tambahan. Dan Nabi hantar 200 pasukan tambahan diketuai oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Termasuk dalam pasukan ni ada Abu Bakar, termasuk dalam pasukan ni ada Umar. Tapi ketua kepada pasukan asal adalah Amr ibn As. Pasukan tambahan Nabi lantak 200 orang, ketua adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Bila sampai, kata Amr ibn As, aku ketua ni. Amr ibn As kata bila sampai pasukan tambahan ni, hampa 200, hampa tambahan, jangan duk rasa kata hang ketua. Ana amirukum, aku ketua, kata Amr ibn As. Faqala Abu Ubaidah, anta amiru man ma'ak wa ana amiru man ma'i. Abu Ubaidah kata, hang ketua hang lah, ketua kumpulan hang 300, aku ketua kumpulan aku. Jangan duk sailang tengah-tengah. Kata Abu Ubaidah. Faqala Amr, innama antum madadi fa ana amirukum. Hampa pasukan sokongan, kena sedar diri. Aku ketua. Bila aku ketua, mana apa semua keputusan dalam perang ni, apa ikut aku. Jadi Abu Ubaidah pun bila disebut macam tu, dan sahabat-sahabat pun kata tak apalah, ikutlah, kerana dia Nabi lantik, Nabi yang lantik dia, jadi kita ikutlah. Jadi Abu Ubaidah pun ikut. Abu Ubaidah pun ikut, dan bahkan dia semayang pun di belakang dengan Amr ibn As radhiyallahu anhu. Dalam peristiwa perang inilah berlaku beberapa cerita yang kemudiannya menonjolkan kebijaksanaan Amr ibn As sebagai ketua dalam perang ni. Bila berlaku perang ni pada musim sejuk, musim sejuk, dan ketika waktu malam, para sahabat yang menyertai perang nak memasang unggun api, tetapi dilarang oleh Amr ibn As. Dilarang. Dia pun nak pasang unggun api sebab musim sejuk, nak bagi panaskan keadaan dan suasana, kena pasanglah unggun api. Tapi Amr ibn As tak bagi, menyebabkan sahabat-sahabat ni pi mengadu kepada Abu Bakar. Tak boleh lah, Amr ibn As ni dia keluarlah ada ungkapan-ungkapan yang kurang enak lah, sebab dia ni baru masuk Islam. Nabi bagi tanggungjawab jadi ketua, tiba-tiba dia duk buat pala habis, duk ajak kita macam ngadu kat Abu Bakar. Tapi akhirnya Abu Bakar kata tak apalah, dengarlah, dia ketua, sudah tentu Nabi lantik dia ketua, Nabi tahulah. Sehingga kan ada sahabat yang nak bantah, nak pasang juga. Kata Amr ibn As, la yuqadu ahadun minhum naran illa qazaftuhu fiha. Siapa duk gagah pergi pasang unggun api juga, aku lempar dia masuk dalam unggun api tu. Amr ibn As dia tegas, dan dia memang orang yang ahli perang, sebab dia dengan Khalid ni seiringan. Dia bukan takat bijak pandai intelek di medan rundingan, tapi dia juga ahli perang. Jadi dia kata, siapa duk gagah pasang, aku tak pergi pasang, duk pasang unggun api, sekali-sekali dengan dia aku tahu lah unggun api. Akhirnya mereka pun tak apa lah, mereka pun okey lah, tak payahlah, kita dengar lah apa yang dia kata. Kemudian bila sampai satu peringkat, mereka diarahkan untuk kejar musuh, kejar sampai ligan musuh sampai dah dekat. Kemudian musuh pun dah lari. Kalau dia pergi dekat lagi, kira boleh lah tangkap musuh tu. Tapi Amr ibn As kata cukup sampai tang ni ya, kita patah balik. Menyebabkan sahabat-sahabat ni rasa macam, apa ni tindakan ni tak apa nak betul ni. Kita dah ada peluang untuk kalahkan musuh, tangkap musuh apa semua, tiba-tiba penat-penat kita kejar sampai tang ni ada ruang, ada peluang. Amr ibn As kata cukup, tang ni sudah, kita patah balik. Ada banyak benda lah yang sahabat tak puas hati. Termasuk di antara benda yang sahabat simpan ialah mereka dapati pada satu pagi ketika mana Amr ibn As bangun dalam hari-hari mereka perang ni, sedangkan malam tu dalam sebahagian riwayat kata dia berjanabah, dia mimpi dan sebagainya. Tiba pada waktu pagi dia bangun, dia sejuk,
dia bertayamum dan dia jadi imam. Dia tak mandi pun, tiba-tiba dia bertayamum, dia jadi imam. Sahabat penin, fikir macam-macam benda. Dia ni buat ni, persoalan tu timbul satu demi satu demi satu. Akhirnya mereka balik, dalam perang tu dapat kemenangan lah. Balik, perkara pertama dia report kat Nabi tentang apa yang Amr ibn As buat. Amr ibn As, Nabi bila dapat report tu, Nabi panggil Amr. Nabi panggil lah. Nabi bukan dengar satu pihak, Nabi siasat lah pasal apa buat macam ni. Dan akhirnya Amr menjelaskan, pasal apa yang aku jadi imam, aku tak ambil wuduk, aku bertayamum. Amr ibn As kata, bukankah Al-Quran sendiri melarang daripada kita memudaratkan dalam keadaan-keadaan tertentu? Dan Nabi mengakui tindakan Amr ibn As. Maknanya Amr ini walaupun dia baru masuk Islam, tapi dia faqih, dia memahami nilai-nilai agama tu. Faham dah tentang tuntutan-tuntutan Al-Quran. Masuk Islam pun 3-4 bulan, faqih dah. Ya. Kemudian pasal apa aku tak bagi pasang unggun api? Kerana jumlah kita sikit. Kalau kita pasang, orang akan dapat tahu jumlah kita. Bila orang dapat tahu jumlah kita, dia serang kita, dia buat, habis kita, kalah. Jadi lebih baik kita sembunyi jumlah kita dengan cara kita tak pasang unggun api. Orang tak akan dapat tahu jumlah bilangan kita berapa. Ini kebijaksanaan Amr ibn As. Pasal apa aku kejar-kejar musuh sampai sekerak jalan, aku kata cukup, patah balik. Kerana pada waktu itu musuh dah merasakan kita menang. Kita berhenti saat untuk azan, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Julunda min Jafar Julunda. La ilaha illallah Allahumma rabbana wa ta'ala wa salam al-qadra innaka la tukhliful mi'ad. Tadi kita sebut tentang tindakan Amr ibn As apabila dia jadi imam dalam keadaan dia tak berwuduk, dia bertayamum. Bila Nabi tanya kepada dia, kenapa kamu buat macam tu? Kata Amr ibn As, bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa,
wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kamu membunuh diri, sesungguhnya Allah itu amat penyayang kepadamu. Bila Ammar berhujjah depan Nabi dengan ayat Quran tu, dalam riwayat sebut fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'an. Nabi senyum, Nabi gelak, dan Nabi tak kata apa. Dalam ilmu hadis dia kata iqrar, pengakuan dari Nabi SAW menyatakan tindakan Ammar itu betul. Ini menunjukkan macam mana Ammar dia bukan sekadar seorang bijak pandai zaman jahiliah, bahkan dia seorang yang mengkaji tentang Islam sejak sebelum daripada dia masuk Islam. Dia masuk Islam tu dengan kajian, bukan masuk Islam baru nak. Dia masuk Islam, dia mengkaji dah. Sebab itu buktinya apa? Buktinya dalam hadis yang diriwayatkan, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dalam hadis Nabi kata aslaman nas wa amana Amr bin al-As. Orang ramai masuk Islam, tapi Ammar bin As dia beriman. Maknanya ketika Ammar masuk Islam ni, Nabi kata kebiasaan orang ni masuk Islam. Sebelum nak sampai peringkat beriman ni, Islam dulu. Tapi Ammar ibn As dia istimewa, dia beriman. Sebab apa? Dia orang hebat. Buktinya tadilah, dan dia mendapat pengiktirafan langsung dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjelang peperangan, menjelang pembukaan kota Mekah. Maknanya dia masuk Islam awal tahun. Kota Mekah ni berlaku bulan Ramadan. Sebelum daripada pembukaan kota Mekah, Nabi dah hantar Ammar ibn As ni pergi ke wilayah Oman. Oman lah hari ini, Oman. Wilayah Oman, untuk bawa surat kepada pemerintah Oman. Pemerintah sana bawa surat seruan kepada Islam, dan apabila Ammar sampai di sana, dia pun jumpa dengan Raja Jaifar dan dikemukakan surat yang Nabi hantar. Kemudian dengan dia menceritakan mesej-mesej agama, akhirnya pemerintah Oman masuk Islam. Dan itulah di antara jasa Ammar ibn As, dia menyampaikan Islam, orang yang pertama untuk menyampaikan Islam kepada pemerintah Oman. Oman kalau ikut dalam zaman tu, hari ini negara yang nama Imarat, UAE itu termasuk dalam wilayah Oman pada waktu tu. Kemudian barulah pecah-pecah kemudian. Pada peringkat dulu, zaman dulu, Oman ni termasuklah masuk UAE dan beberapa negara-negara yang berada di sekitar kawasan itu. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi pun wafat. Ammar ibn As bila sampai zaman Abu Bakar As-Siddiq, dia punya kedudukan tersendiri. Sebab Abu Bakar ni orang yang dia sangat suka dilantik sebagai jeneral perang adalah Khalid ibn Al-Walid. Dan Khalid, kawan rapat dia tidak lain adalah Ammar ibn As. Jadi bila Khalid jadi ketua, sayap kanan dia adalah Ammar ibn As. Dalam misi memerangi golongan-golongan murtad, termasuklah sampai kepada peperangan kemuncak yang namanya peperangan Yamamah, lawan dengan Nabi palsu Musailimah Al-Kazzab. Ketua perang pada waktu itu Khalid, dan sayap kanannya adalah Ammar ibn As. Dia bersama dengan Khalid dan dalam misi-misi perang sampailah penghujung, sampailah kewafatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bila naik Umar, macam yang kita duk cerita, Umar dengan Khalid dia tak berapa nak, dia letakkan Khalid di posisi lain, jadi tentera biasa. Tapi Ammar ibn As meneruskan lagi agendanya, sehinggalah pada zaman Umar lah ketokohan Ammar ibn As itu naik sehingga dia membebaskan Mesir. Dan dia di antara orang yang membebaskan Palestin. Palestin ini di antara orang awal yang menerok ke jalan membawa kepada pembebasan selain daripada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah Ammar ibn As. Bersama dengan Abu Ubaidah mereka pergi ke Palestin, dan kemudiannya Ammar ibn As meneruskan lagi terokanya sampai dia membebaskan kota Mesir. Dan Mesir itu hari ini menjadi satu negara yang begitu hebat, bermula daripada Islam yang dibawa oleh Ammar ibn As radhiyallahu an. Ammar ibn As dia di antara, sebab tu dalam catatan-catatan sejarah kalau kita buka dalam biografi Ammar ibn As, antara benda yang disebut dia adalah fatih, pembuka dan pembebas kepada Mesir.
Ya, itu zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Banyak dia menghabiskan masa di Mesir lah. Selepas dia membebaskan Mesir, dia dilantik menjadi gubernur di Mesir dalam tempoh yang panjang sampai Umar wafat. Apabila naik zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu an, kedudukan Amr ibn As sama. Maknanya masih lagi menjadi gubernur di Mesir pada peringkat awal. Tapi kemudiannya Uthman gantikan Amr ini dengan Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarah radhiyallahu an. Jadi Uthman gantikan adalah, kalau kita buka dalam teks-teks sejarah, kadang-kadang dia menceritakan tentang riwayat-riwayat yang ialah tambahan-tambahan yang pelbagai, kononnya berlaku penyelewengan dan sebagainya. Mungkinlah ada beberapa masalah-masalah kecil yang Uthman mengambil satu pendirian, dia kena tukar pegawai-pegawai dia. Dan itu biasa dalam pengamalan polisi pentadbiran Uthman yang panjang, sebab dia jadi khalifah 12 tahun. Mana mungkin dia mengekalkan seorang gubernur di satu tempat dalam tempoh yang panjang. Adalah dia buatlah, mungkin tukar perlukan. Antara orang yang dia tukar adalah Amr ibn As. Ya, dan kemudiannya Amr ibn As bila ditukar ataupun diberhentikan daripada menjadi gubernur Mesir, dia pergi duduk di Syam bersama dengan Muawiyah. Dia banyak bertugas dan bekerja dan buat dengan urusan dengan Muawiyah di Syam. Sehinggalah Uthman dibunuh. Selepas 12 tahun muncul fitnah, muncul apa semua, akhirnya Uthman dibunuh dan naiklah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ketika berlaku pertembungan yang dahsyat di kalangan para sahabat, ada yang menyebelahi Sayyidina Ali, ada yang menyebelahi Sayyidatina Aisyah, kemudiannya muncul pula kelompok yang menyebelahi Muawiyah. Pada peringkat itu Amr ibn As memang terkenallah sebagai orang kanan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan dia menjadi penasihat hebat kepada Muawiyah, menjadi orang kanan, mendukung segala apa yang dibawa oleh Muawiyah, dan sampailah kepada berlaku peperangan Siffin antara pihak Sayyidina Ali dengan pihak Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma ajma'in. Waktu itu Amr ibn As berada di pihak Muawiyah. Memang jelas dia memang berada di pihak Muawiyah, dan berlakulah apa yang dipanggil sebagai perdamaian. Kemudian ada dalam riwayat, kalau kita buka dalam kitab sejarah, dia ada riwayat yang masyhur, tapi riwayat itu ternyata riwayat yang tak betul. Kononnya bila nak buat proses tahkim perdamaian ini, Amr ibn As menggunakan kelicikan politik dia untuk nak kecoh Abu Musa Asy'ari yang mewakili Sayyidina Ali. Ini riwayat yang nak gambarkan sahabat sampai macam tu tak? Riwayat tahkim itu mungkin ada, tapi tidaklah bawa kepada sampai saling tipu menipu. Mereka sahabat. Ya, kalau kita buka dalam apa ilmu hadis, mustalahul hadis, adalah keadilan sahabat itu apa? Apa maksud keadilan sahabat? Keadilan sahabat maksudnya bukan mereka tak buat salah. Sahabat manusia, mereka terdedah kepada kesilapan, mereka terdedah kepada kesalahan, dosa, ada buat. Tapi maksud adalatus sahabah ialah tak mungkin sahabat tipu. Sahabat tak tipu. Sahabat tak tipu. Itu maksud adalatus sahabah. Keadilan sahabat ialah sahabat tidak tipu. Bukan maksud sahabat tak buat salah. Tipu tak. Salah mungkin buat. Jadi kalau riwayat mai cerita kata kononnya dia ni pi tipu kawan tu, pi tipu kawan ni, apatah lagi tipu atas nama Nabi, oh tak berlaku. Tak mungkin. Kerana sahabat telah diakui keadilan mereka oleh Allah dan Rasul. Yang memberikan label adalatus sahabah bukan sahabat, bukan sama-sama sahabat, bukan para ulama yang memberikan, tapi keadilan mereka telah diakui oleh Allah dan Rasul. Maksud keadilan sahabat ialah mereka bukan tak buat salah, mereka tak pernah menipu. Selepas daripada mereka jadi sahabat, mereka tak tipu. Itu kata para ulama hadis. Jadi Amr ibn As digambarkan dengan kelicik. Dia memang orang hebat dalam pentadbiran, dalam politik hebat, tapi dia tak terlibat pun sampai ke peringkat kecoh kawan tu, tipu kawan ni. Cuma proses tu berlaku dan akhirnya tahun perdamaian, orang Islam berdamai, sampailah ke peringkat Muawiyah akhirnya dilantik menjadi khalifah selepas daripada zaman Sayyidina Ali dan juga Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Jadi bila Muawiyah naik jadi
khalifah, dan dia menjadikan pusat pemerintahannya di Syam, maka Muawiyah mengembalikan Amr ibn As kepada kedudukan asalnya, iaitulah gubernur di Mesir. Dan dia duduk jadi gubernur di Mesir sampailah Amr ibn As dia wafat juga di Mesir ketika dia berusia 81 tahun ataupun 82 tahun. Dia wafat juga di Mesir. Amr ibn As sebelum daripada dia wafat, dia panggil anak dia. Anak Amr ni siapa? Abdullah bin Amr ibn As, sahabat Nabi yang terkenal sebagai ahli ibadah. Dia masuk Islam lebih awal dari ayah dia dan terkenal sebagai ahli ibadah yang luar biasa. Amr ibn As, Abdullah ibn Amr ibn As. Jadi waktu Amr ibn As ni sakit, menjelang saat kewafatan dia, dia panggil anak dia dan dia kata kepada anak dia satu ungkapan yang panjang yang dicatatkan dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim. Kata Amr ibn As, "Inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Inni qad kuntu ala atbaqin salas. Laqad ra'aituni wa ma ahadun ashadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltuhu walau muttu ala tilkal hal lakuntu min ahli an-nar. Falamma ja'ala Allahu al-Islam fi qalbi ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ubsut yaminak falau ubayyaka fabasata yaminah qala faqabattu yadi qala ma laka ya Amr qala qultu aradtu an ashtarit qala tashtaritu bimadha qultu an yughfara li qala ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablahu wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ajalla fi aini minhu wa ma kuntu utiqu an amla'a aynayya minhu ijlalan lahu walau su'iltu an asifahu ma ataqtu lianni lam akun amla'u aynayya minhu walau muttu ala tilkal hal la rajautu an akuna min ahli jannah summa walina asya'a ma adri ma hali fiha fa idza ana muttu fala tashabni naihatun wala narun fa idza dafantumuni fashunnu alayya at-turab shannan summa aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazurun wa yuqsamu lahmuha hatta asta'nisa bikum wa anzura maza uraji'u bihi rusula rabbi. Jadi Amr bin As bila dia rasa macam kehidupan dia nak habis dah, dia panggil anak dia. Dia kata, sesungguhnya perkara paling utama yang kami sediakan ialah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Benda paling besar yang aku nak jadikan bekal aku kalimah syahadah. Alhamdulillah, aku dah jadi orang yang boleh mengucap kalimah syahadah. Sebenarnya dahulu aku menghadapi pelbagai keadaan. Kata Amr ibn As, kehidupan aku ni banyak peringkat, banyak takah. Menurutku, takah pertama, tidak ada seorang pun yang lebih membenci Rasulullah melebihi diriku. Peringkat pertama tu, tak ada orang yang lebih benci dengan Nabi, aku, melainkan aku. Tidak ada yang lebih aku suka pada saat itu, aku memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Dan kita waktu tu, waktu peringkat takah pertama ni, tiap detik aku duk fikir macam mana cara kalau boleh aku nak bunuh Muhammad. Dan kalaulah pada waktu itu ditakdirkan aku meninggal dunia, pasti tempat aku neraka. Kata Amr ibn As, kalau peringkat waktu aku duk lawan Nabi hangit ni, katalah Allah pergi cabut nyawa aku waktu tu, confirm aku ahli neraka. Itu peringkat pertama. Kemudian takah kedua, Allah Ta'ala campak dalam diri aku rasa nak masuk Islam. Lalu dia ceritalah, bila aku datang jumpa dengan Nabi SAW, bila aku nak berbai'ah dengan Nabi, kemudian aku minta syarat, Nabi pun tanya syarat apa yang kita sebut tadi, ya. Aku pun habaqlah kata aku nak syarat kalau boleh semua dosa aku diampun. Akhirnya Nabi sebut orang yang masuk Islam
dihapus kira. Orang yang berhijrah, hancur dosa kesalahan yang lama. Orang yang buat haji, habis semua kesilapan-kesilapan dia. Maka bermula saat itu, kata Amr ibn As, tak ada orang yang lebih aku sayang lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak ada seorang yang lebih mulia pada pandangan mata aku melebihi baginda. Sampai peringkat apa, kata Amr ibn As? Kalau hampa nak suruh aku cerita tentang sifat Nabi, aku tak boleh. Sebab aku tak boleh nak tengok Nabi kerana rasa hormat dan rasa segan aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hampa nak suruh aku cerita balik tentang macam mana yang kata sifat Nabi ni, muka dia macam mana, aku tak boleh nak gambarkan kerana kekaguman dan kehormatan aku menyebabkan aku tak sanggup ataupun aku tak gamak nak pergi renung dan tengok muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu peringkat kedua. Dan peringkat ketiga, waktu ni lah. Waktu ni, lepas daripada Nabi wafat, apa semua berlaku, macam-macam lah aku pi menyebelahi pihak tu, lawan pihak ni, macam-macam. Dan sampailah saat ini aku nak mati. Maka jika aku meninggal dunia, jangan diiringi aku dengan jeritan wanita. Janganlah duk meratak, meraung sebab aku mati. Jangan iringi aku dengan unggun-unggun api, sebab jahiliah duk buat benda tu. Jadi Ammar ibn As kata tak mau. Jika kalian menguburkan aku, maka tuangkan tanah, kemudian berdirilah di sekitar makamku seperti jarak kalian menyembelih haiwan korban dan membahagi-bahagikan dagingnya, sehingga aku berasa senang dengan kalian dan melihat kebenaran utusan Tuhanku. Maknanya apa? Dia pesan, aku mati, hampa ke bumi aku, hampa berdiri saat, hampa berdoa lah, moga-moga aku juga selamat daripada segala ujian-ujian kubur. Ini pesan Ammar ibn As kepada anak dia. Ya abang, hidup dia ni takah-takah. Takah pertama lawan Nabi, takah kedua menjadi orang yang paling sangat sayang kat Nabi. Awal ni orang yang paling benci, kemudian berubah jadi orang yang paling sayang kat Nabi. Dan sampai peringkat ketiga, dia nak kembali ke rahmatullah. Maka dia pesan supaya janganlah sampai mereka meratap meraung dengan peninggalan dia ataupun dengan kewafatan dan kematian dia. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ammar ibn As juga selain daripada terkenal dengan dahiyah, dia juga disebut Artabul Arab. Artabul Arab, iaitu orang yang paling bijak di medan perang. Bukan takat di medan akademik saja, intelek, tapi juga di medan lapangan perang dia merupakan orang yang terkenal sebagai ahli panglima dia. Sehingga kan Umar ibn Al-Khattab menyatakan tidak layak bagi Ammar ibn As berjalan di atas muka bumi ini melainkan sebagai seorang ketua. Ketokohan yang ada pada Ammar ini, kata Umar, tak layak dia berjalan atas muka bumi sebagai orang biasa. Dia ketua. Dia adalah orang yang memang ditakdirkan dan dihidupkan sebagai orang yang boleh menjadi ketua. Hadirin mukminin sekalian, semasa hayatnya Ammar ibn As meriwayatkan lebih kurang 40 buah hadis yang direkodkan dalam berbagai kitab, ada yang berulang dan sebagainya. Dan dia juga menjadi perawi kepada sahabat-sahabat. Ada hadis yang dia dapat terus dari Nabi, ada hadis yang dia dapat dari para sahabat, seperti dari Abu Bakar, dari Muawiyah, dari Syurahbil ibn Hasanah dan lain-lain sahabat diriwayatkan oleh Ammar ibn As. Demikian juga ada sahabat lain yang meriwayatkan pula daripada Ammar ibn As dan juga para tabi'in. Demikian kehidupan para sahabat Nabi. Walaupun Ammar ibn As tidaklah termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal, tetapi segala sejarahnya telah membuktikan tokoh ini memang seorang tokoh yang hebat, orang yang terkenal sebagai ahli diplomat. Kalau kita bicarakan di antara minas siyasiyun, tokoh-tokoh politik pada zaman Nabi, orang tak akan tinggalkan Ammar ibn As sebagai salah seorangnya. Di kalangan sahabat ni ada yang orang yang memang mahir, yang kemahiran dia ataupun ketokohan dia menonjol dalam bidang politik, antaranya Ammar ibn As. Begitu juga dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu ardah. Dan sudah tentulah jasa paling besarnya ialah membebaskan Mesir, sehingga Mesir menjadi satu negara yang begitu hebat dengan perkembangan ilmunya, bermula daripada jasa yang ditunjukkan oleh Sayyiduna Ammar ibn As radhiyallahu taala anhu ardah. Mudah-mudahan taala meridainya, dan mudah-mudahan juga kisah
semangat juang yang ada pada Amr ibn As mampu kita ambil dan jadikan pedoman dan pengajaran dalam kehidupan kita, insya-Allah. Segala yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita kongsi sebuah sikit kisah pada malam ini. Insya-Allah ada kesempatan kita sambung dengan kisah sahabat yang lain pula jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waffaqanallahu wa iyyakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.